Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi dan apa kata Rasulullah sebagai pesanan kepada kita umat akhir zaman? Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamri. Akan datang kepada umat di akhir zaman suatu masa kelak. Ini adalah pandangan, ini adalah vision Rasulullah sebagai satu saranan dan satu pesanan. As-sabiru fihim ala dinihi. Mana-mana manusia yang mampu bersabar untuk memegang agamanya, yang mampu bersabar untuk memegang ajaran-ajaran dan syariat-syariat agama, kal qabidi 'alal jamri, seperti menggenggam bara api. Ini adalah gambaran yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, suatu umat yang dinamakan sebagai umat akhir zaman. Kita nak mengamalkan agama hari ini, kita nak pegang agama hari ini, kita nak praktikkan agama hari ini, sama seperti umat Islam ni kena genggam bara api. Bila sebut bara api, sifat dia panas. Bila sebut bara api, sifat dia hangat. Bila sebut bara api, sifat dia membakar. Bila sebut bara api, sifat dia membara. Bahkan hari ini secara logika dan rasional, kalau kita berikan secara hakikat benda tu kepada tuan-tuan dan puan-puan hari ini, tak ada siapa pun yang sanggup pegang secara hakikat. Ambil betul-betul bara api, letak atas tapak tangan kita. Hak panah-panah, sat lagi kalau kita pegang apa jadi, panah tangan kita, melepuh tangan kita, melecur tangan kita. Mungkin kita boleh pegang cuma beberapa saat, kemudian kita lepas. Sebab apa? Tak mampu nak tanggung bahang bara dia, tak mampu nak tanggung kepanasan bara api tadi. Panas sangat, jadi kita lepas dia. Jadi Rasulullah khabarkan kepada kita di akhir zaman ni kita pegang agama macam itulah. Siapa yang pegang sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dan kelebihan. Dan siapa yang tak bersungguh-sungguh, dia tak mampu nak laksanakan memegang agama dengan sebaik-baiknya, maka seperti yang kita sebutkan di awal tadi, ada sebahagian umat Islam akan lepas benda ni. Seperti panahnya mereka melepaskan bara-bara api tadi kerana tidak sanggup menanggung bebanan-bebanan, ujian-ujian dan musibah-musibah yang ada keterkaitan atas nama agama. Bila kita memahami ini dengan baik, sebenarnya bila kita melihat senario umat Islam dan permasalahan-permasalahan, sama ada dari sudut politik, dari sudut sosial, dari sudut akhlak dan moral, dari sudut pendidikan, umat Islam hari ini menerima banyaknya tekanan-tekanan, pressure yang menyebabkan kadang-kadang kita jadi ghalat, kita jadi rasa bermasalah, sedangkan hak kita nak amal, hak kita nak buat, hak kita nak praktik ni agama kita sendiri. Jadi seolah-olah jadi susah dah. Ada orang yang bagi tekanan, ada orang yang bagi pressure pada agama kita. Yang inilah yang akan berlaku di akhir zaman. Pesanan daripada Nabi supaya kita jaga sungguh-sungguh, supaya kita jaga kejap-kejap. Kerana apa? Kerana tekanan-tekanan yang diberikan kepada umat Islam hari ini, bila kita tak sanggup nak pegang bara api tadi, seolah-olah kita dah melepaskan tali yang mempunyai kaitan dan hubungan kita dengan Allah. Kita duk pegang satu tali lah ni yang menyambungkan tali ni antara kita dengan Allah. Satu perjanjian, satu akad, satu kebersamaan. Tapi kalau kita hari ini sanggup lepas tali ni, maksudnya seolah-olah kita dah tak mampu nak berhubung dengan Allah. Kita dah tak berkesanggupan untuk berhubung dengan Allah.
Bila kita dah putuskan hubungan kita dengan Allah, automatik secara logika kita juga dah putuskan hubungan dengan Rasul. Kita dah putuskan hubungan dengan agama. Kita dah putuskan hubungan dengan syariat. Yang ingin dilakukan oleh musuh-musuh Islam di akhir zaman, tak kira dengan nama apa, tak kira dengan bentuk apa, tak kira dengan gerakan, kaedah dan teknik bagaimanapun, tujuan mereka sama, iaitu supaya anda, saya dan saudara-saudara semua melepaskan tali yang kita ni ada hubungan dengan Allah. Supaya kita lagi tak berpegang dengan agama, kita tak lagi berpegang dengan Islam itu sendiri. Malam ini saya nak bawakan beberapa contoh. Kesan bara-bara ini sudah mula membakar umat Islam. Kita lihat senario yang berlaku di seluruh dunia. Apa yang pernah terjadi kepada saudara-saudara kita yang dibantai di Iraq. Mereka dibunuh dengan sesuka hati oleh tentera-tentera, militer-militer, musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah. Apa yang berlaku di lain tempat seperti di Afghanistan, seperti di India, seperti di Pakistan, dan yang latest sekarang yang masih belum tamat dan berkesudahan di Syria, yang masih memuncak di Yaman. Apa yang pernah berlaku beberapa minggu ataupun beberapa hal yang lepas terjadi kepada saudara kita di mana? Di Uyghur kan? Di China. Sebelum tu saudara kita di Rohingya. Inilah bebanan-bebanan yang terpaksa mereka tanggung, bara-bara yang terpaksa mereka genggam dengan alasan hari ini kerana mereka beragama Islam dan berakidah Islam. Soalan yang paling jujur yang patut kita persoalkan dan pertanyakan, dalam dunia hari ini yang serba-serbi mengangkat tema ilmu pengetahuan di tempat yang teratas, orang-orang akademik diangkat, disanjung dan diletakkan di tempat yang sepatutnya. Bagaimanakah manusia-manusia ini menggunakan akal dan pemikiran mereka dalam menyelesaikan isu-isu seperti ini? Apakah dosa dan salah orang Islam ataupun umat Islam sehingga selayaknya di mata musuh-musuh Islam mereka boleh diperlakukan dengan sesuka hati? Yang kita hidup hari ini jadi salah ke kalau kita ni orang Islam? Jadi salah ke kalau kita beragama dan berakidah Islam sampai kita ni orang nak tuduh penjenayah, sampai kita dituduh teroris, sampai kita dituduh dengan macam-macam labelan yang diberikan kepada semata-mata nak menunjukkan kepada keburukan dan kebobrokan Islam itu sendiri. Padahal pemahaman mereka tentang Islam itu sendiri amat jauh tersasar daripada apa yang mereka sangkakan. Jadi hari ini seolah-olah jadi orang Islam, jadi umat Islam di mata orang kafir sudah tidak selamat. Bukan sahaja tak selamat dari sudut kita nak menunaikan ibadah-ibadah dan amalan dalam agama kita. Dipersoalkanlah, diremeh-temehkanlah, disekatlah, diberi tekananlah. Bahkan lebih jauh yang berlaku kepada saudara-saudara kita hari ini, mereka diperlakukan di luar norma-norma batas kemanusiaan. Bagaimana cara mereka menghukum umat Islam hari ini adalah salah satu bentuk hukuman yang otak dan akal kita tak boleh nak fikir. Di zaman yang kita sebut sebagai abad milenium, di zaman yang serba-serbi canggih, di zaman sains dan teknologi yang begitu memuncak, bagaimana ada saudara-saudara kita yang dipukul, yang disebat, yang ditampak, yang ditendang, yang dicemeti, yang dibedar sesuka hati. Ada yang jari-jari mereka dipotong begitu sahaja. Ada yang kulit-kulit mereka dikupas. Ada yang perempuan-perempuan ini dilondehkan pakaian mereka, dibuka aib dan maruah mereka. Hari ini bila kita membicarakan tentang ukhuwah, kita nak mempersoalkan tentang ukhuwah ini
Adakah kita langsung tidak mempunyai perkaitan dengan saudara-saudara kita di tempat-tempat yang disebutkan tadi? Ada, tuan-tuan. Mereka adalah saudara kita yang seakidah. Mereka adalah saudara kita yang seagama. Tetapi hari ini bila kita membicarakan isu-isu yang sebesar ini, kadang-kadang ada di kalangan sahabat-sahabat, orang-orang yang dekat dengan kita, mereka mempersoalkan dan menafikan seolah-olah ini isu dalaman sesebuah kerajaan, ini isu dalaman sebuah negeri, ini isu pergaduhan antara puak dengan puak yang tak ada keterlibatan dengan negara kita. Ya, mungkin ada benarnya perkataan-perkataan dan omongan-omongan tadi. Lebih jauh yang dibuat sedemikian rupa siapa? Orang Islam, umat Islam sama seperti kita. Dan lebih jauh kita perlu memikirkan benda besar ni kenapa? Alhamdulillah hari ni benda-benda macam ni Allah tak uji dan musibahkan lagi pada kita. Satu masa cuba tuan-tuan bayangkan, kita bukan sebut benda ni, kita minta benda ni nak berlaku atas kita. Tidak, tuan-tuan. Tetapi nak mengambil peringatan bahawa musuh-musuh Allah ni tak pernah berhenti. Mereka duk bersembunyi, mereka nak ambush, mereka nak serang hendak, mereka nak buat trapping, mereka nak buat jerangkak samak. Tunggu masa. Dan satu masa kalau benar-benar benda ni juga turut berlaku pada kita, dengan sesiapa kita nak minta pertolongan. Walhal bila berlaku benda yang sama kepada saudara kita, kita mengambil sikap indah tak indah. Kita mengambil sikap tak mau ambil tahu, kerana mereka ni di luar wilayah dan sempadan negara kita. Itu jugalah yang akan berlaku di suatu masa bila benda yang sama berlaku pada kita. Tiada siapa yang mampu untuk menolong kita lagi, kecuali ialah keimanan yang teguh kepada Allah, keimanan yang teguh kepada Rasul, dan keimanan yang teguh kepada agama ini. Sifat genggam bara api ni, tuan-tuan, bahang dia masih lagi menitiskan darah-darah. Bukan yang terbaru darahnya, tetapi hangat darah-darah yang menitis masih lagi terbayang pada mata dan wajah kita. Seawal Rasulullah mendakwahkan agama ini secara terang-terangan, kelompok-kelompok sahabat daripada golongan pertengahan dan golongan-golongan hamba, yang mana mereka ini mempunyai tuan-tuan dan majikan masing-masing, mereka pernah merasai zaman menggenggam bara api ini dalam sejarah dan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku bila kita lihat yang diajarkan oleh Nabi hampir selama 13 tahun di bumi Mekah? Rasulullah hanya mengajarkan tentang akidah. Rasulullah mengajarkan tentang keimanan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mereka membai'ah lafaz syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini bererti mereka telah mengambil bai'ah ini dengan sebenar-benar pemahaman, dengan sebenar-benar pengetahuan, dengan sebenar-benar ilmu yang ada pada mereka. Sebab ini adalah satu akad, ini adalah satu ikatan yang begitu agung antara mereka dengan Allah dan antara mereka dengan Rasul yang hidup di zaman mereka pada masa itu, merujuk kepada Nabi Muhammad. Tetapi persoalannya, daripada pengenalan dan pemahaman yang hebat ini juga melahirkan keyakinan yang teguh, mantap dan kental. Sebab itu kita memerlukan kepada ilmu. Hari ini ada di kalangan kita yang mengucapkan syahadah semata ucapan biasa, tanpa mereka memahami dengan sebaik-baik pemahaman di sebaliknya, tanpa mereka mengenal dengan sebaik-baik pengenalan di dalamnya, yang menyebabkan akidah mereka begitu mudah goyah, akidah mereka begitu rapuh, tidak seperti kekentalan akidah yang pernah berlaku pada zaman sahabat.
Inilah bahana daripada kenal punya pasal, faham punya pasal, tahu punya pasal, arif punya pasal. Daripada keyakinan yang teguh ni, mereka mampu bersabar terhadap apa yang dimusibahkan dan diujikan Allah atas mereka. Kalau nak berbicara mengenai sahabat-sahabat yang pernah terkena biasan bara api seperti ini, cukup ramai untuk kita detailkan. Tetapi malam ni saya nak menyebut beberapa nama sahabat sebagai contoh. Apa yang pernah berlaku kepada khalifah yang ketiga, Uthman bin Affan, lantaran kerana dia menerima agama Islam yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapa saudara kepada Uthman ni, dia pernah ikat Uthman. Dia ambil tangan Uthman, dia ikat tangan Uthman dari arah belakang, macam polis gari penjenayah. Kemudian dia diletakkan di atas tikar. Tikar orang Arab pada zaman Nabi dulu, mereka mana ada daun mengkuang. Dia jalin tikar-tikar ni daripada daun-daun tamar. Dia letak atas tikar yang dibuat daripada daun tamar, dia gulung, dia bungkus, dia ikat pula tikar tu. Kemudian dia ikat tali pada tikar tu, dia lambung satu tali kat dalam pokok, apa jadi? Dia tarik benda tu, menyebabkan Uthman yang terikat pada tikar tadi, dia duduk terapung. Kemudian mereka cari kayu api, mereka bakar bawah tu. Bakar di sini bukan nak bakar dengan cara bakar api tu, bukan macam nak panggang. Tapi bila api ni padam, apa yang jadi? Keluar asap yang berkepul-kepul, yang menyebabkan pernafasan Uthman jadi sesak. Pernafasan Uthman jadi tak betul. Dengan harapan tersiksa macam ni, Uthman akan goyah, Uthman akan kembali kepada agama nenek moyang. Tetapi ternyata harapan mereka meleset. Sahabat yang bernama Uthman tetap tekal dan teguh menerima penderitaan ini, sampai akhirnya mereka pun frus, mereka lepas Uthman macam tu. Apa yang terjadi kepada Mus'ab bin Umair yang pernah dipenjarakan oleh ibunya sendiri, direman, ditahanan di rumah sendiri, sampai bila dia keluar, apa yang jadi pada tubuh Mus'ab? Bersisik seperti sisik ular. Yang sebelum ni Mus'ab sahabat Nabi digambarkan, apa yang orang lelaki dambakan nak hari ni semua ada pada Mus'ab. Mus'ab ni seorang sahabat yang antaranya handsome, tampan wajahnya, digilai wanita yang sentiasa hidup dengan pakaian-pakaian yang mewah, berwangi-wangian, anak yang dimanjakan dalam keluarga elit, keluarga bangsawan, keluarga kaya raya. Pendek kata, apa yang diminta, apa yang dipohon, semua dapat. Hari ini kalau tanya kita orang lelaki, semua yang kita nak tu semua duduk pada Mus'ab. Tapi sampai satu tahap, bila Mus'ab kembali menemui Rasulullah selepas mereka berhijrah ke bumi Habsyah, bila jumpa dengan Rasulullah dan sahabat, 3 kelompok sahabat terbentuk bila tengok Mus'ab. Sahabat tak sanggup nak tengok Mus'ab, sebab Mus'ab yang mereka kenal dulu dengan Mus'ab yang berdiri depan mereka ni tak sama sekali. Kelompok sahabat ada yang berpaling wajahnya. Sebab apa berpaling? Tak sanggup tengok Mus'ab yang ada depan mereka hari ini. Ada sahabat yang tundukkan wajah ke bawah sambil menangis. Ada sahabat yang tak tunduk, tak paling, tengok tapi pejam mata. Sebab yang mereka kenal dulu lain. Inilah kekuatan semangat, inilah kekuatan akidah yang ada pada seorang sahabat yang bernama Mus'ab, sanggup meninggalkan segala-galanya demi akidah dan kepercayaan dia. Bagaimana dengan sahabat seperti Suhaib bin Sinan Ar-Rumi? Suhaib bin Sinan dipukul bertalu-talu di antara leher dan belakang kepala sampai dia hilang ingatan. Bila dia bercakap, dia sendiri tak tahu apa yang dia cakap. Bila dia bercakap, dia sendiri tak tahu apa yang dia sebut. Di kemudian hari dia beroleh kembali ingatan dia. Tapi dia dipukul, dia disebat sampai jadi tahap macam tu tuan-tuan.
Bagaimana dengan Bilal? Apa yang dibuat oleh Bilal oleh tuan dia Umayyah bin Khalaf? Umayyah bin Khalaf ni seorang yang kejam. Dia pernah ikat Bilal pada tiang tamar, pada batang tamar, dicemeti, disebak, ditampak, ditendang. Dia pernah upah anak-anak di jalanan, dia ikat dekat leher Bilal ni satu tali. Dia suruh budak-budak heret, layaknya Bilal ni seperti binatang peliharaan, binatang tunggangan. Dibawa arak dikeliling pergunungan-pergunungan di Mekah, sebelum dia letak Bilal di tengah padang pasir dan meletakkan batu yang besar. Ini yang terjadi pada Bilal, tapi mulut Bilal keluar apa tuan-tuan? Ahad, Ahad, Ahad. Bukan hari Ahad. Ahad tu bermaksud Esa. Mengenangkan kepayahan dan musibah. Dia tak pernah lekang mulut dan bibir dia daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bila ditengok oleh sahabat besar seperti Abu Bakar, Abu Bakar kesian tengok Bilal. Lalu dia buat perjanjian, dia buat deal dengan Umayyah bin Khalaf. Dia sanggup nak memerdekakan Bilal dengan bayaran tertentu. Dalam sejarah ada dua riwayat. Satu riwayat sebut dengan harga sebanyak 7 kirat, dan satu lagi sebut dengan harga sebanyak 5 kirat. Apa dia kirat? Satu kirat bersamaan dengan 12 dirham tuan-tuan. Satu kirat 12 dirham. Kalaulah kita ambil riwayat 7, 12 kali 7, itulah jumlah bayaran. Bahkan Umayyah bin Khalaf minta lebih. Dia nak minta ganti seorang hamba lain daripada Bilal ni. Patut benda tu tak wujud, patut benda tu tak perlu diadakan. Contoh, bila kita dah bayar duit, automatik dia kena bagi Bilal, selesai. Tapi dia tak mau duit saja, dia nak duit dengan harga Bilal, kemudian ganti hamba lain bagi dekat dia, nak lebih-lebih. Tapi diberikan juga oleh sahabat Sayyidina Abu Bakar semata-mata nak membebaskan Bilal. Dan akhirnya apa jadi? Di kemudian hari Bilal dimuliakan oleh Allah, dimuliakan dengan Islam, menjadi salah seorang muazzin terulung di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi keluarga Ammar? Semua orang tahu keluarga Ammar. Ammar bin Yasir, satu keluarga kena siksa. Dekat siapa? Dekat Abu Jahal lah. Abu Jahal bawa keluarga mereka pi tengah panas, kemudian diseksa sama seperti Bilal. Bahkan kerana tidak dapat menanggung bebanan-bebanan yang begitu banyak, akhirnya terkorbanlah, yaitu bapa kepada Ammar, Yasir, meninggal dunia. Apa yang jadi kepada ibu dia Sumayyah? Sampai Hijaz buat lagu kan, Sumayyah tu syahidah pertama dalam Islam. Bila dah masuk Islam, hak syahid mula-mula ni lah orang dia, Sumayyah, mak kepada Ammar, yang mana kematian dia akibat daripada apa? Tuan-tuan pernah tengok filem Piramli tak? Filem Piramli cerita apa? Yang Piramli jadi aduka tu, cerita apa? Semerah Padi. Bila Normadiyah dalam cerita tu disabitkan kesalahan berzina dengan seorang lelaki, apa hukuman yang Normadiyah terima? Disula. Begitulah cara penyiksaan yang dibuat kepada mak Ammar Sumayyah. Jadi sula daripada arah kubul dengan tombak sampai membenamkan masuk dalam perut dia sampai meninggal dunia. Begitu juga terhadap Ammar sendiri. Ammar pun kena siksa sampai Abu Jahal kata, aku akan lepaskan kamu, wahai Ammar, dengan syarat kamu pilih salah satu dari antara dua ni. Nombor satu, benda yang kamu kena buat untuk aku lepaskan kamu ialah kamu caci Muhammad. Kamu kata apa saja bentuk cacian, kata-kata buruk, kata-kata tak elok, kata-kata huduh dekat Muhammad, aku lepas kamu. Agak-agak dia nak buat tak? Dia bertahan, dia sabar, aku tak mau. Pilihan yang kedua ialah, kalau kamu tak mau caci Muhammad, kamu kena sebut perkataan-perkataan yang mulia pada patung-patung berhala kami, terutama Lata dengan Uzza.
Yang sebelum ni kamu duk asyik condemn patung kami, berhala kami, sembahan kami ni, kamu kena sebut benda-benda hak elok. Bagusnya berhala ni, bagusnya patung, mulianya Lata, mulianya Uzza, kena sebut benda mulia pasal berhala kami. Dia sabar punya sabar, akhirnya apa jadi? Ammar sendiri tak mampu nak tanggung benda ni, sampai dia menyebutkan benda tersebut. Akhirnya dia sebut dalam keterpaksaan. Bila dia sebut dalam keterpaksaan, janji Abu Jahal apa tadi kalau buat? Lepaskan, dia dilepaskan. Dan hari-hari kemudian yang lain dia berlari kepada Rasulullah dalam keadaan menangis. Dia sebut benda ni depan Nabi. Dia kata dia buat semua ni kerana tidak dapat menanggung penderitaan dan penyiksaan, dan dia sebut benda ni pun kerana terpaksa. Sebab tu turun surah An-Nahl. Siapa yang menyebutkan, siapa yang beriman dan selepas tu dia menyebutkan benda-benda kekufuran, apa akan jadi? Dia akan disiksa dan diazab oleh Allah. Illa man ukriha, kecuali sesiapa yang terpaksa atau dipaksa. Wa qalbuhu mutma'innu bil iman, sedangkan hati dia yang sebenar dipenuhi dengan keimanan kepada Allah. Jadi ayat ni turun sempena kes Ammar bin Yasir tadi. Dia sebut tu bukan kerana betul-betul, bukan kerana hakikat, tapi kerana dipaksa dan terpaksa. Itu yang berlaku. Begitu juga dengan sahabat seperti Khabbab bin Arith, ataupun setengah orang sebut Khabbab bin Aras, juga dipukul macam-macam sampai hilang ingatan. Ada sahabat yang bernama Aflah, juga dibuat benda yang sama, panjang. Orang lelaki, orang perempuan tak ada ke? Dalam sejarah ramai orang perempuan menerima penyiksaan dan penindasan yang sama. Carilah nama-nama ni. Carilah orang yang bernama Zunairah, carilah An-Nahdiyah, carilah Ummu Ubais, carilah seorang perempuan daripada suku Mu'anmal, daripada Bani Adi. Siapa yang seksa dia? Tokoh Bani Adi yang terkenal, sahabat Nabi, khalifah kedua sebelum dia Islam. Siapa? Umar bin Al-Khattab yang seksa wanita ni. Ni zaman jahiliah dia, belum lagi dia masuk Islam. Ramai juga wanita-wanita tersiksa. Nah, abadnya bab genggam bara api ni, sahabat dan sahabiah masih mendahului kita. Tetapi dalam mana-mana rekod yang disiksa, yang ditindas, yang dizalimi ini, adakah mereka pernah menukar akidah mereka? Akan terjadi suatu peristiwa dan satu keadaan yang pernah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini terdapat di dalam salah satu hadis 40 peristiwa hadis akhir zaman, yaitu tentang gambaran yang diberikan oleh Rasulullah. Suatu masa akan datang berpusu-pusu bangsa-bangsa yang akan mengerumuni umat Islam sebagaimana layaknya pemakan-pemakan yang akan mengerumuni talam-talam makanan. Jadi bila berita ini digambarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat amat memahami dan mengerti kondisi yang disebutkan oleh Nabi. Bagaimana rakusnya, bagaimana liarnya, bagaimana bernafsunya musuh-musuh Islam ini akan datang mengelilingi dan mengerumuni umat Islam untuk dihancurkan dan dimusnahkan. Lalu pertanyaan paling awal yang dipersoalkan oleh para sahabat Nabi ialah, wahai Rasulullah, adakah bilangan kami pada waktu itu sedikit? Nampak berkerumun, nampak ramainya musuh Islam nak hancurkan kita ni, adakah kerana bilangan kita, jumlah kita masa tu sikit? Tidak, kata Nabi. Jumlah umat Islam pada waktu tu banyak.
tetapi sifat umat Islam pada waktu dan masa tersebut tidak ubah seperti buih-buih di lautan. Bila tuan-tuan mempunyai kesempatan untuk datang ataupun melawat di gigi-gigi air di tepi pantai, tuan-tuan akan lihat ombak-ombak akan menolak buih-buih ini ke pesisiran pantai. Contoh yang paling mudah, kalau ombak ni tolak kuat, dia akan datang cepat. Kalau ombak ni tolak lambat, dia pun akan sampai lambat. Kalau ombak ni beralun ke kiri, dia akan pi ke kiri. Kalau ombak ni beralun ke kanan, dia akan pi ke kanan. Kalau ombak ni tarik balik dia sampai masuk ke laut pun, dia akan tertarik sekali. Maksudnya apa tuan-tuan? Gambaran ini untuk diberi penjelasan bahawa umat Islam yang ramai pada waktu tersebut sudah tidak mempunyai pendirian dan kita sebut apa ni? Pegangan yang kemah dan kejap. Maksudnya orang boleh bawa pi belah kiri, orang boleh bawa pi belah kanan, orang boleh tonyoh ke belakang, orang boleh tolak ke depan. Kita ni dah tak ada macam, tak ada misi, tak ada visi, tak ada idealisme Islam yang sebenar, sampai semua bentuk-bentuk pemikiran, sampai semua bentuk-bentuk kefahaman dan pendekatan kita terhadap agama seolah-olah diajar dan ditentukan oleh manusia-manusia yang berada di luar agama kita. Dan salah satu lagi yang Nabi sebut di penghujung hadis ni, kerana umat Islam pada waktu tersebut akan tertimpa dengan satu penyakit. Apa nama penyakit tersebut tuan-tuan? Al-wahan. Al-wahan dalam bahasa Arab dari segi bahasa ialah lembek, lemah, tak ada kekuatan. Tapi dari sudut pemaknaan yang sebenar, apa yang disebutkan oleh Nabi dengan al-wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia dan bencikan kematian. Inilah penyakit yang akan terkena pada umat Islam di akhir zaman, iaitu cinta kepada dunia dan mereka membenci kematian.